Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersambung lagi untuk menghuraikan tentang bahagian waris faraid. Masih lagi kita membincangkan tentang komponen ataupun kategori waris yang pertama, iaitu waris ashabul furud, dan kali ini kita akan menyambung tentang bahagian faraid untuk ibu. Pada pertemuan yang lepas kita telah menghuraikan bagaimana ibu kepada si mati atau mak kepada si mati memperolehi sebanyak 1/6 dengan 1/3. Sekarang kita akan cuba menghuraikan satu terma ataupun satu istilah baru yang digunakan oleh fuqaha, iaitu 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki merupakan satu pengiraan yang agak unik yang akan berlaku kepada bahagian ibu apabila kes si mati itu meninggalkan waris dalam dua situasi. Satu, apabila si mati meninggalkan ibu, bapa dan juga suami, maksudnya yang meninggal itu adalah perempuan, ataupun kes itu meninggalkan ibu, bapa dan isteri. Apabila yang meninggal itu adalah lelaki. Kedua-dua kes ini digelar dengan al-umariyatain ataupun al-umariyatain, iaitu dua kes yang disadarkan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sedikit sejarah ringkas berkaitan dua kes ini. Merupakan kes yang diambil daripada keputusan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab di waktu pemerintahan beliau, sehingga menjadi masyhur, maka disandarkanlah kes tersebut kepada Khalifah. Kes ini juga mempunyai beberapa nama lain, antaranya ialah Al-Gharawan, Al-Gharimatan dan juga Al-Gharibatan. Iaitu dua kes yang agak masyhur. Kalau Al-Gharawan ni seolah-olah popular kerana maksud pada gharah ni adalah sesuatu merujuk kepada bintang yang terkenal. Yang kedua, Al-Gharimatan, seolah-olah maksud Gharimatan ini merupakan yang menuntut hak ataupun pihak yang berhutang, yang merujuk kepada suami atau isteri dalam kes itu yang akan mengambil bahagian mereka terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada ibu dan juga bapa. Dan juga Al-Gharibatan adalah bermaksud pelik ataupun unik sebab pengiraan ini diterima pakai oleh jumhur fuqaha dalam memahami nas surah An-Nisa ayat 11, iaitu apabila kedudukan lelaki dan perempuan itu sama dari sudut tarafnya, maka lelaki tersebut perlu mengambil ataupun diperuntukkan bahagian yang melebihi daripada bahagian perempuan, ataupun teori Zakari mithlu hazzil unsayain, iaitu lelaki akan ganda dua daripada bahagian perempuan, akan digunakan dalam perkara tersebut. Jadi ini antara pendapat yang agak popular di kalangan jumhur para sahabat Rasulullah SAW, kecuali ada beberapa pandangan yang masih kekal untuk menerima pendapat iaitu 1/3 sahaja, seperti Abdullah bin Abbas. Kita tengok cara pengiraan yang dibuat dalam kes Al-Umariyatain ini. Kita katakan tadi hanya melibatkan dua situasi, iaitu apabila si mati seorang perempuan meninggalkan suami, ibu dan bapa, dan situasi yang kedua ialah lelaki yang meninggal dunia dan meninggalkan waris, iaitu isteri, ibu dan bapa. Isunya ialah peruntukan 1/3 baki itu hanya melibatkan ibu sahaja. Ibu sahaja, bagi kedua-dua kes. Manakala bagi waris yang lain akan mengikut portion masing-masing. Kalau situasi yang pertama, suami akan mendapat 1/2 kerana si mati tidak tinggalkan zuriat, manakala bapa kepada si mati akan mendapat secara baki, asobah. Sama juga alasannya kerana si mati tidak tinggalkan zuriat. Bagi situasi yang kedua, isteri bagi lelaki yang meninggal dunia hanya layak untuk mendapat 1/4 sahaja kerana si mati tidak tinggalkan zuriat. Begitu juga bapa kepada si mati hanya mendapat asabah kerana si mati tidak tinggalkan zuriat. So istilah 1/3 daripada baki itu hanya melibatkan pengiraan ibu sahaja. Cuba kita perhatikan kepada
penyelesaian kes untuk kedua-dua situasi ini. Pertama, kita lihat kes yang pertama umariatan, iaitu apabila waris si mati ialah suami, ibu dan bapa. Dalam jadual ini kita adalah merujuk kepada pengiraan asal kes tersebut. Suami akan mendapat 1/2, ibu akan mendapat 1/3 kerana si mati tidak tinggalkan zuriat, dan bapa mendapat secara baki. Menurut kaedah ini, kita selesaikan seperti biasa. 2 dengan 3 perlu kepada nombor yang gandaan serupa ataupun sama, iaitu 6, berjumpa pada nombor 6. Dan saham bagi setiap waris, kita mulakan dengan suami, 6 bahagi 2 bersama dengan 3, 3 darab 1, 3. So 3/6 untuk suami, 6 bahagi 3, 2, 2 darab 1, 2. Ini adalah bahagian untuk suami. Jumlah bagi peruntukan mereka baru berjumlah 5, sedangkan total adalah 6. So baki untuk bapa hanyalah 1 bahagian. Kalau kita perhatikan, peruntukan untuk ibu dan bapa ini seolah-olah ibu mendapat lebih berbanding bapa. Dan bagi jumhur, teori ini tidak sepatutnya berlaku. Padahal bapa biasanya tanggungjawabnya melebihi daripada ibu. So, sepatutnya teori lelaki akan mendapat lebih daripada bahagian perempuan perlu dilaksanakan dalam pengiraan untuk kes yang sebegini. Oleh yang demikian, jumhur ulama' dari kalangan sahabat mengatakan perlu kepada rombakan dan pengiraan yang baru. Caranya ialah, 1, beri dahulu bahagian suami. Untuk kes ini, suami akan dapat 1/2 seperti biasa. Kemudian, baki daripada bahagian suami untuk kes ini ialah separuh ataupun 1/2 juga, perlu didarab dengan 1/3. Itulah yang dimasukkan 1/3 baki. Apabila kita darab 1/3 baki, maka berjumlah 1/6. So 1/6 inilah bahagian yang diperuntukkan untuk ibu, yang dimasukkan dengan 1/3 baki. Kemudian tentukan asal masalah antara nombor 2 dan 6. 2 tadi datang daripada pihak suami dan 6 itu datang daripada pihak ibu. So bahaginya ialah ataupun jumlahnya ialah gandaan sepunya terkecil adalah 6. So selepas kita dapat 6 itu, maka bolehlah kita tentukan bahagian setiap waris melalui teori, iaitu asal masalah perlu dibahagikan dengan nilai penyebut, nilai pembawah dan didarabkan dengan pengangka. Maka terjadilah pengiraan yang baru mengikut jumhur fuqaha untuk kes ini, iaitu 1/2 untuk suami, 1/3 baki, iaitu 1/3 darab 1/2 baki selepas bahagian suami, iaitu bersamaan dengan 1/6. Dan baki untuk kes ini ialah 2. 2, kalau kita perhatikan 2 dan 1, maksudnya bahagian bapa lebih daripada bahagian ibu, dan kita dapat melihat bahawa kita dah laksanakan konsep lidzakar mithlu hadzil unsayain. So ini adalah pengiraan yang agak unik dan special kepada ibu, iaitu yang dimaksudkan dengan 1/3 baki untuk kes umariatan yang pertama yang melibatkan waris suami, ibu dan bapa. Mari kita lihat untuk kes yang kedua, iaitu apabila waris si mati ialah isteri, ibu dan bapa. Dalam jadual ini merupakan pengiraan asal. Kalau ikut pengiraan asal, 1/4 kepada isteri, kerana suami atau yang meninggal tidak meninggalkan zuriat, ibu mendapat 1/3 kerana juga tidak meninggalkan zuriat, dan baki kepada bapa. Cuba kita perhatikan antara nombor 4 dengan 3 boleh digandakan atau pergandaan sepunya kepada 3 dan 4 adalah 12. Saham untuk isteri 12 bagi 4, 3 darab 1 bersama dengan 3. Saham untuk ibu 12 bagi 3 darab 4 darab 1 bersama dengan 4. Jumlah antara isteri dan ibu baru berjumlah 7, sedangkan total keseluruhan adalah 12. So 12 tolak 7 adalah 5. Sekali lagi, nombor ini tidak seimbang. Kedudukan yang sama, tetapi bahagian lelaki hanya lebih 1 portion sahaja berbanding bahagian ibu. Oleh itu, jumhur fuqaha sekali lagi membuat pengiraan yang baru. Caranya ialah beri dahulu bahagian isteri dalam kes kedua ini, iaitu sebanyak 1/4. Bila kita dah bagi isteri 1/4, so ada berbaki lagi sebanyak 3/4. So,
Untuk bahagian ibu, inilah dia yang dimasukkan. Baki selepas bahagian isteri itu iaitu 3/4 didarabkan dengan 1/3 menghasilkan 1/4. Yang inilah yang dimasukkan dengan 1/3 baki. Ya. Kemudian, tentukan asal masalah iaitu 4 kerana nombornya adalah sama. Bahagian isteri adalah 4 bawah tu. Bahagian ibu juga 4. Jadi lebih mudah dan kekalkan saja 4. Dan seterusnya, sama dengan langkah yang tadi iaitu kita gunakan formula untuk mendapatkan saham iaitu asal masalah total bahagi dengan nilai bawah penyebut dan didarabkan dengan pengangka. Ya, maka terjadilah pengiraan yang baru yang agak rasional mengikut jumhur fuqaha dan di kalangan para sahabat iaitu bahagian bapa akan melebihi satu bahagian daripada bahagian ibu. Isteri dalam kes ini dapat 1/4. Ibu dalam kes ini juga dapat 1/4 iaitu dengan istilah 1/3 baki. Yang dimasukkan 1/3 baki ialah 1/3 darab 3/4. Baki di sini adalah 3/4 adalah baki selepas 1/4 yang diberikan kepada isteri. Apabila nombornya sama di bawah, kita kekalkan saja nombor 4 itu. So saham bagi setiap waris 4 bahagi 4, 1, 1 darab 1, 1. 4 bahagi 4, 1, 1 darab 1, 1. So bahagian untuk isteri adalah 1/4, bahagian kepada ibu 1/4. Jumlah baru berjumlah 2, sedangkan keseluruhan jumlah bernilai 4. So 4 tolak 2 berbaki 2, maka itulah bahagian untuk bapa si mati. Itulah dia keunikan yang ada pada kes umariatan iaitu pengiraan yang disebut sebagai 1/3 baki yang hanya khusus untuk ibu. Ya. Cukup sekadar itu untuk bahagian ibu. Mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.